Bismillahirrahmanirrahim dan Assalamualaikum. Nama diberi adalah Nur Dayana Batrisya binti Kamarul Zaman. Saya merupakan salah seorang pelajar dari kos CS143. Saya juga merupakan salah seorang ahli daripada Persib Team dan jawatan saya adalah sebagai Seki Latihan Kepimpinan dan Bantuan Kewangan. Jadi, tajuk yang akan saya kongsikan adalah ketenangan dan kebahagiaan hati. Jadi, apa yang kita faham mengenai ketenangan dan kebahagiaan hati? Kita semua adalah makhluk Tuhan yang indah di dalam dunia ini yang sedang melalui jalan masing-masing. Setiap hari pasti akan kita menemui erti dan juga makna kehidupan kita satu persatu. Ramai orang berharap untuk dapat menemui kebahagiaan hati dan ketenangan di sepanjang perjalanan kehidupannya. Di sinilah pentingnya muhasabah. Merenung kembali sedalam-dalamnya setiap apa yang terjadi dalam kehidupan seharian kita sehari-hari. Dan apabila kita dapat kesemuanya, kita pasti akan menemui kebahagiaan hati dan kedamaian yang kita cari selama ini. Dalam pada itu, keadaan dan pendapat orang lain hanya boleh mentafsirkan kita jika kita membenarkan mereka. Tidak ada seorang pun yang mampu meneka dengan pasti apa yang ada dalam hati kita. Bahkan kadang-kadang kita pun tidak dapat memahami apa yang ada di dalam hati sendiri. Apa yang dilihat di luar belum tentu mencerminkan apa yang ada di dalam hati. Jadilah diri kita sendiri. InsyaAllah apabila kita tidak peduli dengan pandangan orang lain terhadap kita, kita akan rasa dunia ni sangat luas dan lapang untuk memuatkan hati kita. Jadi, sebagai pembuka bicara saya akan kongsikan beberapa pendapat mengenai ketenangan dan kebahagiaan hati yang seharusnya kita sedari. Yang pertama sekali adalah kesempurnaan adalah hanya ilusi yang dibuat-buat oleh manusia. Dalam konteks ini, apa yang dapat saya perkatakan adalah kita adalah makhluk yang cantik yang tidak sempurna, hidup dalam dunia yang tidak sempurna dan itulah tujuan kita dijadikan. Ketidaksempurnaan itu yang akan menyempurnakan kita semua. Berusaha keras untuk menjadi sempurna adalah impian yang kosong. Semua orang tak akan mampu mencapainya. Kita ini diibaratkan seolah-olah telah teracun dengan masyarakat kita dengan imej-imej sempurna secara berterusan menerusi pelbagai media. Jangan mudah termakan dengan ilusi sebegini kerana ia hanya membuatkan kita banyak berkhayal. Jadi terimalah diri kita seadanya. Belajar untuk terima hakikat bahawa hidup ini ada turun naiknya. Seterusnya, poin kedua adalah jangan hanyut di dalam masa silam yang lepas dan berharap pada masa depan yang belum pasti. Masa silam adalah memori masa depan cuma wujud sebagai bayangan. Kita boleh memilih untuk menoleh kembali ke masa silam untuk belajar dan muhasabah diri. Kita juga boleh membayangkan untuk pergi ke masa akan datang untuk merancang dengan baik. Walau bagaimanapun, bila-bila masa sahaja tahap kesedaran kita boleh hanyut. Kita akan mengalami kesukaran untuk bertahan di dalam saat yang pernah kita ada, iaitu masa sekarang. Jangan kita cuba sesekali membongkar parut-parut yang lama. Biarkan ia. Cuma ambil sahaja sebagai pengajaran untuk menghadapi kehidupan yang mendatang. Selain itu, poin yang ketiga adalah kebahagiaan hati hanya boleh dicapai dengan memberi maaf. Kita tidak memaafkan seseorang atas sebab untuk membebaskan diri dari rasa bersalah, beban atau penyesalan. Cuba perhatikan aliran air. Apa jadi kalau sesuatu terkumpul dan bertakung terlalu lama? Air tidak dapat mengalir lancar, jadi keruh dan juga kotor. Begitu juga hati. Kita terlalu suka untuk memaafkan dan benda tu jadi benci dalam hati kita. Maka hati kita pun boleh kotor sebab kita tidak dapat melihat hikmah dan juga kebaikan dalam memaafkan. Itulah puncanya hati tidak tenang. Jadi apa yang harus kita buat? Maafkanlah. Sememangnya kemaafan tidak dapat mengubah apa yang jadi, tetapi sekurang-kurangnya ia membuka jalan kepada sesuatu yang baik untuk masa depan. Membuka hati sekurang-kurangnya untuk melihat hikmah, untuk tidak bersangka buruk dan mengajar hati menjadi lembut dan juga baik. Jadi sebagai penutup bicara saya, menyerah kepada setiap takdir Allah bukanlah sifat pengecut, tetapi yakin ada kebaikan yang menunggu di hujung jalan. Jalan kehidupan kadang-kala tidak seiringan dengan apa yang kita idamkan. Kadang-kala sesuatu perkara itu memerlukan kita untuk mengalah dan melepaskan ia pergi. Namun, melepaskan bukan bermakna kita sudah berputus asa.
Melepaskan pergi adalah melepaskan semua ikatan dan kebergantungan terhadap orang tertentu, keputusan dan juga situasi. Percayalah, setiap yang hadir mengajar tentang sesuatu, jatuh bangun dan duka itu beri pengajaran untuk kita menjadi manusia yang berpengalaman, yang lebih matang tentang kehidupan. Jadi itu sahaja perkongsian dari saya. Maaf anda ada tersilap kata dan terima kasih kerana menonton. Okay, thank you. Bye-bye.